Sabah Committed bentuk ekonomi moden berdaya saing antara perkembangan semasa dari negeri di bawah payung. Langsung bersama Rita Aloysius Malik. Silakan. Ya, sahih. Kerajaan negeri komited membentuk ekonomi moden, berdaya saing dan inklusif melalui Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia sebagai rangka kerja utama kepada pelbagai pelan pembangunan sektor berlandaskan 3 teras utama. Sektor pertama melibatkan pertanian, perindustrian dan pelancongan. Sektor kedua melibatkan pelaburan dalam modal insan. Manakala sektor ketiga mempertingkat hubungan dengan pendekatan hijau. Beliau berucap merasmikan sebuah cawangan bank di Plaza Kelombong, Kota Kinabalu. 98% daripada keseluruhan perniagaan di negeri ini adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menjadi pemangkin kepada perusahaan dan pekerjaan tempatan. Justru pembukaan cawangan perbankan ini membantu merapatkan jurang menerusi pembiayaan bersasar untuk sektor pertanian dan ekopelancongan, sokongan bimbingan dan nasihat, pembiayaan khusus untuk usahawan wanita serta program literasi keuangan. Dengan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan yang komprehensif oleh bank ini, Sabah melangkah ke arah masyarakat lebih inklusif dari segi keuangan di mana peluang dapat dinikmati oleh semua. Dalam pada itu, Datuk Haji Jim memberitahu Kerajaan Sabah dan Persekutuan sentiasa memperkukuh kerjasama menerusi kunjungan dua hala bagi membincangkan pelbagai agenda berkaitan kepentingan negeri ini. Ia melibatkan pertemuan bersama kepimpinan tertinggi Persekutuan. Kita buat kunjungan untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan negeri Sabah. Jadi inilah yang selalu saya buat kalau saya pergi KL. Saya akan jumpa dengan Perdana Menteri, dengan timbalan-timbalan Perdana Menteri, dengan menteri-menteri di sana untuk berbincang, untuk minta apa yang patut mereka lakukan untuk negeri Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan sebuah cawangan bank di Plaza Kelombong di Kota Kinabalu. 77.5 juta ringgit diperuntukkan laksana 13 inisiatif bantuan pendidikan di Sabah tahun ini. Ia termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off, bantuan ihsan komputer, bantuan tunai khas peperiksaan dan bantuan ihsan sekolah Sabah. Menurut Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, selain itu 4,170 pelajar bakal mendapat tajaan beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS tahun ini dengan peruntukan 125 juta ringgit. Yayasan Sabah juga memperuntukkan 11.25 juta ringgit untuk beasiswa, dermasiswa dan pinjaman dengan sasaran 1,879 pelajar. Peruntukan besar dalam pembangunan pendidikan dan modal insan ini menunjukkan komitmen tinggi kerajaan dalam membela nasib rakyat. Inisiatif ini dapat meringankan beban yang ditanggung ibu bapa dan anak-anak Sabah tidak tercicir mendapat pendidikan sempurna. Datuk Masidi berucap merasmikan Majlis Penyampaian Inisiatif Bantuan Pendidikan Sumbangan Mahasiswa Pengajian Tinggi Dalam Negeri Sentosa di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Kota Kinabalu. Debaran Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 musim kedua semakin terasa. Malam ini 12 finalis bakal berentap dalam 4 kategori mewakili bahasa Kadazan, Murut, Bajau dan Dusun. Dan untuk mengetahui apa yang menarik malam ini, kita bersama Magdalena Depol di Hong Kong Keesaan KDCA Penampang. Baik, terima kasih Rita. Anugerah Lagu Sabah VFM merupakan program tonggak siaran radio RTM Sabah di bawah stesen radio Sabah VFM dan ia juga menggabungkan carta lagu daripada 4 etnik utama di Sabah iaitu Kadazan, Bajau, Murut dan Dusun. Dan bersama dengan saya ketika ini Ketua Penyelaras Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 Ruskat Muaram, dan nampaknya persiapan rapi untuk acara berprestij Sabah VFM lengkap sepenuhnya pada malam ini. Namun kita juga ingin mengetahui apakah impak program ini terhadap populariti Sabah VFM sebagai radio etnik yang utama di Sabah.
Terima kasih, Mac. Sememangnya populariti Sabah BFM dengan penganjuran program Anugerah Lagu Sabah BFM 2025 musim kedua ini akan lebih meningkat kerana pada malam ini penyanyi-penyanyi, komposer-komposer, penggiat seni tanah air untuk di negeri Sabah ini akan bergabung bersama-sama dengan DJ untuk menjayakan suatu program berprestij iaitu Anugerah Lagu Sabah BFM 2025. Dan selama ini kalau di Konti, penyampai-penyampai Sabah BFM cuma menyiarkan lagu mereka di corong-corong radio. Tetapi hari ini mereka berpadu tenaga untuk semata-mata menghiburkan pendengar-pendengar kita di seluruh negeri Sabah ini dengan lagu-lagu etnik ciptaan mereka. Dan kita harapkan populariti Sabah BFM terus meningkat selepas ini. Jadi apakah perancangan untuk memperluaskan siaran yang lebih banyak platform digital dan juga harapan terhadap program ini terutamanya untuk generasi muda? Sabah BFM bersama-sama dengan 34 stesen di seluruh negara sememangnya bersama-sama beroperasi mengikut aspirasi RTM masa kini. Dan untuk masa kini Sabah BFM juga mempunyai siaran menerusi media sosial seperti Facebook, TikTok. Dan jika berlangsungnya program seperti malam ini Anugerah Lagu Sabah BFM, kita juga ada siaran langsung menerusi penstreaman di RTM Klik. Jadi kita harapkan pada masa akan datang kita terus berkembang menerusi platform, lebih banyak platform digital untuk kita mendapatkan lagi lebih ramai pendengar. Semoga kita punya hasrat dan tujuan dapat dizahirkan menerusi Sabah BFM itu sendiri, siaran etnik satu-satunya di Sabah. Baik, cukup menarik dengan penerangan untuk siaran pada malam ini nanti. Terima kasih. Sikit lagi, Mac, kita alu-alukanlah seluruh rakyat Sabah supaya datang beramai-ramai ke Hongkot Keesaan Dewan KDCI Penampang ini untuk menyaksikan Anugerah Lagu Sabah BFM 2025 kerana ada lagi anugerah ataupun ada lagi pengunjung, hadiah-hadiah pengunjung bertuah. Jadi kalau boleh saya sebutkan antaranya ialah tiket penerbangan dari Kota Kinabalu ke Korea Selatan dan juga sebuah motosikal untuk dimenangi serta voucher RM10,000 untuk pembelian kenderaan yang ditaja oleh penaja pada malam ini. Jadi datang beramai-ramai. Okey, baik, itu dia menarik untuk malam ini. Jadi untuk anda jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai. Terima kasih sekali lagi Ruskap Muaram, Ketua Penyelaras untuk program pada malam ini. Dan juga sama-sama kita nantikan untuk kemenangan pada malam ini siapa agaknya akan mendapat hadiah utama. Dan kita rasa itu saja untuk laporan pada petang ini dan kita nantikan pada malam nanti. Magdalena Depol, RTM. Kita kembali kepada Rita di studio. Silakan. Baik, terima kasih Meg. Kita ke berita seterusnya. Majlis Datuk-Datuk Negeri Sabah MDNS terus komited membantu masyarakat, khususnya penduduk luar bandar yang terkesan akibat kemiskinan, bencana dan bantuan kebajikan. Presidennya Datuk Claudius Roman berkata, MDNS berperanan sebagai jambatan antara masyarakat dengan pemimpin. Baru-baru seorang sudah pergi daerah mulai Tuaran, Beaufort, Inanam, Papal, Kiningau, Paitan, Bilulan dan sebagainya. Kami memberikan kerusi yang wheelchair itu, even to mattresses, even katil-katil dan lain-lain keperluan yang orang miskin. Beliau ditemui pemberita selepas membuat kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Terdahulu, Tun Musa turut menerima kunjungan dari Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya, Tan Sri Hasma Datuk Muhammad Hashim. Kunjungan bertujuan memaklumkan proses pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman dari Sabah dan Sarawak yang baharu. That's all. That's the only thing. It's all about the appointment of a Judicial Commissioner from Sabah and Sarawak. So you need to consult with the TYT. Baik, paparan itu mengakhiri perkongsian dari Sabah petang ini. Terus ikuti berita wilayah bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani Rakyati Santuni. Terima kasih Rita.